Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi pada video kali ini. Terima kasih pada korang semua sebab korang semua berkomen-komen. Terima kasih pada yang sudi subscribe, pada yang sudi komen, sudi share, sudi mendengar. Berkenaan dengan IVF saya, sebelum ni husband memang kata biarlah dulu, tapi kita decide untuk just telefon dan tanya sahaja perkembangan IVF. So saya ada telefon hospital Terengganu baru-baru ni, dan malangnya saya diberitahu yang diorang tak ambil kes luar daripada Terengganu sebabkan COVID ni. Maybe diorang akan ambil pun selepas COVID, dan COVID sekarang pun dah cecah 13,000. Tak tahulah bila dah dapat. Sebab diorang pun risau dengan umur saya dah 31 tahun ni. Diorang suggest untuk saya buat USM Kelantan, dan saya call USM Kelantan. Saya diberitahu bahawasanya segala IVF punya prosedur dihentikan sementara sehingga diberitahu oleh KKM. Jadinya senyumlah, aha. tak boleh buat apa korang. So boleh buat kan, kita hanya merancang, Tuhan yang tentukan. Daripada tunggu IVF untuk diri sendiri, so jom kita tengok IVF daripada Siti Nurhaliza. Baru-baru ni saya ada tengok Siti Nurhaliza buat IVF untuk anak dia yang second tu kan. Saya ada tengok sikit-sikit, tapi saya nak tengok dengan korang reaction macam mana Siti Nurhaliza buat IVF kali kedua dengan umur dia dah 40 something macam tu kot. So bila pertumbuhan baby semakin hari semakin membesar, rasa sama macam dengan Afia dulu. Cuma tinggal lagi masa Afia tu rasa macam tak adalah nak menangis banyak sangat. Kali ni ada menangis lebih sikit lah. Sekarang ni saya dah masuk 15 minggu 4 hari untuk check up seterusnya. Datuk Sri Siti Nurhaliza pregnant. Test sugar, walaupun kita test dekat darah jari tadi 4.8, tapi ini wajib untuk baby saya. Sekarang ni apabila ada cahaya mata dua orang, Kak Iti melengkapkan saya sebagai seorang ibu. Nak plan for second baby, kita perlu scan dulu sebab nak tahu kondisi rahim Siti. Proses IVF ni sangat mendebarkan sebab Kak Iti dah pernah laluinya beberapa kali. Pernah yang gagal tu banyak kali lah. So bila kali kedua ni hati berdebar-debar lebih. Dia Siti Nurhaliza, dia bukan yang first time buat terus jadi. Dia sebelum tu pernah gagal juga. Sebab tu lah kalau orang tanya kenapa saya tak nak buat swasta, saya bukan tak nak buat swasta, duit boleh cari, tapi ni saya takut kalau buat sekali jadi tu alhamdulillah, tapi kalau buat tak jadi, swasta dah lah mahal. Dan kita bukannya Siti Nurhaliza. Saya bukan Siti Nurhaliza. Saya mampu sekadar semampu saya. Maknanya untuk buat swasta tu memang cepat segala prosedur, tapi bila you gagal tu, you tak tahulah you nangis sebab you tak jadi ke ataupun duit you yang melayang tu. So orang tanya terus buat swasta kan, dia macam berbelah bagi. Melainkan saya kahwin dengan datuk ya kot saya nak buat swasta, tapi saya hanya orang biasa saja. Jadinya lagi sebab tak tahu Allah kurniakan lagi tak peluang untuk positif. Doktor, thank you. Right, see you. Bye-bye. Kali kedua ni memang macam Kak Iti cakap lah, Kak Iti berserah je. Dan dia macam 50-50 sebab kali kedua masa nak proses nak masukkan baby tu pun ada dugaan dia.
Hari ni tarikh 3 Julai adalah pemeriksaan yang kedua. Walaupun dinding ada sedikit tidak okey, maksudnya ada kesan pembedahan dulu sebab saya bleeding masa first delivery Afia. Tapi insyaAllah kita berusaha kan. So dalam hati memang berdoa saja, ya Allah, kalau Allah nak bagikan saya, Allah bagi rezeki kali ni, saya cuma dengan hati terbuka lah. Okay, ini 10 Julai. Langkah yang seterusnya adalah Siti kena cucuk dulu. Ini dipanggil apa? Leukrine dipart. Suppression hormone. Lepas tu tebalkan dinding rahim dengan makan ubat. Alright, persiapan untuk IVF second baby. Ini nurse yang jaga saya, Lydia. Thank you, Lydia. Okay, we keep our fingers crossed. InsyaAllah. Ya. So saya akan Yes. masukkan pada 14 hari bulan Ogos, hari Jumaat. So Dr. Kalin akan buat sekali lagi untuk adik Afia. Proses untuk kehamilan kedua sama saja macam proses kehamilan Afia, Siti Afia. Saya melalui proses IVF yang perlu makan ubat dan sebagainya. Cuma kali ini lebih simple sebab baby tu memang dah ada. Dia sama tarikh dengan Afia sebenarnya. Afia saya mula dengan cucuk dan sebagainya. Kali ni saya cuma perlu makan beberapa ubat untuk persediaan baby tu dimasukkan dalam rahim saya. 11 hari bulan Ogos, hari Jumaat, saya berada di Alpha Fertility untuk proses frozen embryo transfer. InsyaAllah untuk cahaya mata seterusnya. Dan sekarang ni tengah bersiap-siap dan tukar pun baju untuk masuk bilik prosedur akan dijalankan. So, saya kena minum air banyak, kena tahan urine sampai agak penuh dan baru proses tu dijalankan. Betul lah tu. Untuk cek rahim kita, memang dia suruh kita minum air dan tahan kencing. Masa saya cek dulu pun, bukan IVF tapi sebelum-sebelum ni untuk cek apa yang ada dalam rahim, masa kandungan luar rahim tu pun banyak kali lah dia suruh minum air dan tahan kencing. Bayangkan kena tahan kencing dan kena cek dan nak terkencing. Sama je lah saya rasa benda tu. Dan tunggu lagi 1 jam berehat dalam bilik operasi tu dan baru keluar dan baring. So proses sama macam Afia dulu. So saya akan bed rest selama 2 minggu untuk tahu dia punya result. Dan seterusnya kalau positif untuk 4 bulan, insyaAllah doakan ya supaya Afia dapat adik, insyaAllah. Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin, 1 cuboid meal basosis, 3 minutes. Diam. A few moments later. Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin, 1 cuboid meal basosis, activator. Masa saya counselling, masa saya sempat counselling sekali sebelum COVID bermaharajalela dekat bumi Malaysia ni, doktor ada pesan kalau masa buat IVF tu nanti saya akan fully tak sadar, saya akan fully kena abuse. So kau tengok tadi tu macam mana lah. Itulah pengorbanan seorang wanita. Selepas saya selamat masukkan blastosis saya, embryologi saya bagi, dia orang masukkan saya punya blastosis saya ni, ni rahim saya. So ni dia lepaskan saya punya blastosis dekat sini, duduk diam-diam dan membesar dengan baik, wahai anakku.
Dan macam mana saya punya blastosis itu duduk di dalam tempat sejuk beku adalah dalam tube ni. Katanya selama tube ni je. Kecil kan, comel kan? Dalam tube ni dia duduk selama 3 tahun. Yalah 2 tahun lebih lah untuk tunggu saya masukkan hari tu. So di sinilah baby sebelum dia masukkan ke dalam rahim ibu. So ini kenangan-kenangan dia, saya simpan. Thank you Afia, Daya, Nisa. Bila saya dalam proses IVF, selalunya memang pergerakan kena sangat-sangat slow. Jalan walaupun dalam bilik pun saya jalan slow, kepit, jalan pelan-pelan macam orang kalau orang dalam pantang. Dan solat pun kena duduk lah, ada kerusi ni. Semuanya untuk dia buat IVF jalan kena kepit. Aku dah lah jalan ganas. proses 2 weeks wait untuk Afia hari tu, yang lama tu. So perjalanan dia sama, saya cuba repeat balik semula apa yang saya buat dulu semasa dengan Afia juga. So dalam bilik saja, tak turun naik. Kalau dulu susah sebab tangga, sekarang ada lift, tapi saya tak nak turun lah. Makan semua dalam bilik. Jalan walaupun jauh sikit lah bilik ni nak pergi toilet, tapi jalan tetap kena perlahan-lahan sangat. Solat, duduk, elakkan makan pedas, elakkan makan makanan yang separuh masak, dan makan makanan yang berkhasiat. So inilah perjalanan saya Proses dia sangat mencabar sebab saya adalah seorang yang kasar. Saya jalan memang kasar. 2, rumah saya bertangga. So kalau saya buat IVF, possibility memang saya tak boleh turun tangga. Lepas tu saya punya makan satu hari kalau tak ada pedas memang tak boleh. Saya kena makan pedas, tapi dalam ni dia kata dia tak makan pedas. selama 10 hari sebab baby saya dia adalah day 5. So dia dah bercambah dah. So insyaAllah lagi 10 hari kita akan tahu result dia. So tahu tak apa yang jadi sekarang? Dah hari yang ke-9 8 dan bermula hari ke-7 hari ke-6 baru Siti berani nak doktor tak bagi test sebenarnya, tapi sendiri kata test sejak daripada Afia dulu. Memang standard orang perempuan. Apalagi kalau orang-orang yang menunggu kehadiran cahaya mata macam saya, asal period lewat sehari je dah check. Asal lewat sehari je dah check. Sebab saya pun memang regular, period memang regular, tak ada pernah tak pernah lewat pun setakat sehari 2 je lewat. Asal lewat sehari je test. Padahal bukan ada apa pun, standard lah lewat sehari 2 kan. Dia memang typical orang perempuan macam tu. Korang pun kan memang tak sabar. So inilah yang terjadi. Ini start daripada hari ke-6 hari tu test. Tak rasa kan. Itu test yang pertama. Itu test yang kedua sama juga. Test yang ketiga, nampak ke macam kabur-kabur, so kita tak boleh percaya sangat kan. Test yang keempat pun sama, macam tak ada harapan. Namun test yang kelima, saya boleh dikatakan pagi 2 kali, petang 2 kali nak test. Ada nampak tak? Kabur sangat kan. So doktor rasanya dia suruh tunggu betul-betul sampai hari yang ke-10 ataupun ke-14. So saya tetap degil nak tengok juga. Ini hari yang ke-6 saya test. Nampak macam ke ilusi saya je. Ni pukul 7.10 pagi saya test. Nampak kan macam ada lain sikit. Lepas tu ni hari ni 9. Ada nampak kan? Saya sampai 5-6 kali duduk atas lampu, pegang ni, letak kat atas lampu dan sebagainya. So nampak kan? Masya Allah, ada harapan nampak ni. Tak puas hati juga. So nurse yang jaga saya tu, leader, cakap why not you cuba. Sebab dulu masa Afia saya cuba clear blue, sebab ini kan kadang dia tak tepat. So saya cubalah beli juga, nak beli yang biasa tapi helper beli yang digital. So
Allahu Akbar. Ini dia punya result. Alhamdulillah, Masya Allah. So happy, sangat syukur. Alhamdulillah. Nak betul-betul tahu result adalah melalui blood test. Sedih, terharu, happy. Bestnya kan. Okay, hari ni 24 hari bulan. Masanya untuk kita tahu kita punya result. So hari ni ambil kat rumah je pasal kita ada Daya, nurse kita dekat rumah. So Daya ambilkan darah saya untuk dibawa pergi ke Makmal untuk kita check. Hari bulan Ogos, di mana saya akan mendapat result bagi keputusan pregnant ataupun tak. Jadi saya di rumah saja, Daya ambilkan darah saya dan dibagi kepada lab. So Aiman tolong saya untuk hantar ke klinik dan dihantar ke lab. So 3 jam kena tunggu. So doakan. Mama you. Okay. Betul kan? Betul. Peta HCG ni. Okay. Oh, very nice. So I pregnant. Yeah. Alhamdulillah. So bila kali kedua ni, hati berdebar-debar. Lebih lagi, dia macam suspend pun ada. Sebab bila Kak Iti dapat result tu memang hamil, cuma dia punya bacaan tu agak rendah dan doktor tak puas hati. Doktor suruh buat 2 kali blood test. So kali kedua blood test tu memang nervous gila. Masa tu dah berserah dah, ya Allah, kalau inilah rezeki, Alhamdulillah. Kalau tak rezeki pun saya redha. Okay, memang sangat mendebarkan sebab kita tunggu dia punya result. Kalau ikutkan saya hantar di awal pagi, akan tahu dalam pukul 1. Tetapi sampai pukul 3 ni, hampir pukul 3, masih saya menanti. Tiba-tiba saya dapat message, Alhamdulillah saya dapat result dia bertambah, pengiraan HCG saya bertambah. So dia memberikan result yang positif pada kandungan saya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Saya hanya berdebar dan berserah je apapun keputusan yang Allah bagi kepada saya. Tapi Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Siti pregnant. InsyaAllah doakan terus kuat ya, sampai 9 bulan. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. So jadinya reaction itulah. Semoga happy, semoga semoga awak semua dapat rasa apa yang macam Datuk Siti rasa. Siapa yang sedang menunggu IVF macam saya juga, harap kita sama-sama sabar. Kita doa macam moga-moga COVID ni cepat supaya kita ada peluang untuk dapat zuriat sendiri. Dan Datuk Siti tahniah atas anak yang kedua tu. Bila nak rasa macam tu. So see you on the next time. Bye bye.